Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini kita akan membincangkan bab 8 iaitu daya dan tekanan di dalam tajuk Sains Tingkatan 2. Di mana hari ini kita akan membincangkan mengenai tekanan gas. Alright. So, tekanan gas itu apa? Apa yang kita nak belajar dalam bab subtopik tekanan gas. Okey, dalam tekanan gas kita akan membincangkan mengenai tekanan udara, faktor yang mempengaruhi tekanan udara dan juga tekanan atmosfera. So, mari kita lihat. So, tekanan udara. So, tekanan udara ni kita akan membincangkan satu benda yang berkaitan sangat berkaitan dengan tekanan udara iaitu teori kinetik gas. Di mana dalam teori kinetik gas menyatakan bahawa molekul udara sentiasa bergerak bebas. Maknanya dia orang suka hati dia orang nak bergerak ke mana. Bergerak bebas dan apabila dia orang bergerak bebas, dah tentunya dia orang akan berlanggar pada dinding bekas yang mereka duduki. So, apabila berlakunya pelanggaran dinding ke dinding bekas, maka situ akan ada muncul satu daya. Dinamakan daya itu adalah tekanan udara. Jadi, itulah macam mana tekanan udara terasa disebabkan oleh pelanggaran molekul-molekul udara ataupun molekul-molekul gas. Disebabkan oleh sifat mereka yang sentiasa bergerak bebas dan melanggar pada bekasnya. Okey, next kita akan tengok faktor-faktor yang akan mempengaruhi tekanan udara. Okey, faktor-faktor yang akan mempengaruhi tekanan udara. Okey, kita akan bincang mengenai dua iaitu isi padu dan juga suhu. So, kita tengok macam manalah faktor isi padu. Okey, isi padu. Faktor untuk isi padu. Okey, kita dapat lihat di sini adalah gambar rajah di sini kita dapat lihat sebelum dimanfaatkan dan selepas dimanfaatkan. Okey, sebelum dimanfaatkan isi padunya besar, isi padu bekas besar dan selepas dimanfaatkan isi padu bekas itu menjadi lebih kecil. Jadi di sini dapat lihat apabila kita kecilkan isi padu, jadi molekul-molekul ni dia akan mendapat ruang yang sangat sikit. Tapi dia orang masih lagi bergerak bebas dan juga berlanggar. So bila dia orang masih kecil, so dia orang akan lebih kerap berlanggar dinding. So dia akan berlanggar dinding bekas dan sesama mereka. Disebabkan oleh pelanggaran yang lebih kerap itulah menghasilkan tekanan yang lebih tinggi. Okey. So apabila bekas tutup tadi dimanfaatkan, isi padu ruang di dalam bekas akan dikurangkan. Hal ini menyebabkan zarah-zarah udara berlanggar lebih kerap dengan dinding bekas dan seterusnya tekanan udara akan menjadi makin bertambah. So kita dapat lihat di situ gambar rajah. So tekanan udara jadi semakin bertambah sebabkan oleh isi padu gas. Jadi kita manfaatkan jadi makin kecil. Kita manfaatkan isi padu, so tekanan jadi semakin tinggi. Okey. Faktor yang seterusnya adalah isi suhu. Okey, suhu ni ibarat cacing kepanasan. Jangan buat okey. Ibarat cacing kepanasan. Okey, bahasa Melayu ada mengatakan maksud cacing kepanasan adalah individu atau orang tu tak boleh tidur diam. Okey, so macam sama juga macam zarah. Sebab zarah ni kalau dikenakan suhu, dibagi suhu, tenaga haba, dia orang akan bergerak dengan lebih cepat. So pergerakan lebih cepat tu menyebabkan zarah-zarah ni akan melanggar bekas, dinding bekas dengan lebih kerap dan seterusnya tekanan udara dalam bekas tersebut akan jadi semakin meningkat, semakin tinggi. Okey, maknanya suhu semakin tinggi, tekanan jadi semakin tinggi. So panas, tekanan makin tinggi. Macam itulah ceritanya. So semakin rendah suhu, semakin lama. Next, kita akan berbincangkan mengenai tekanan atmosfera. Topik yang ketiga yang kita bincangkan ini adalah tekanan atmosfera. So, tekanan atmosfera ni apa? Okay, tekanan atmosfera ialah tekanan yang dikenakan oleh atmosfera ke atas permukaan bumi dan semua jasad yang ada di termasuklah kita sendiri. So, kita sekarang ni berada dalam tekanan atmosfera. Cuma kita tak dapat merasa tekanan atmosfera lah. So, kita tengok macam mana tekanan atmosfera tu kita dapat lihat dia punya kesannya. Okay, aplikasi ni kita dapat tengok ada pump sedut, penyedut minuman, sifon, penjaga dan pembersih minuman. Okey, yang pertama kita dapat tengok adalah pump sedut. Okey, dalam pump sedut ni kita dapat tengok sini. Okey. Situasinya berlaku apabila kita tolak, semua kita tahu kita tolak pump sedut tu. Kita tolak pump sedut tu. So bila kita tolak pump sedut tu, udara dalam pump sedut akan keluar. So bila udara dalam pump sedut tu keluar, okey, maka tekanan dalam pump sedut tu akan jadi semakin sedikit ataupun semakin berkurang. Jadi tekanan atmosfera yang berada di dalam pipe akan menolak air beserta segala pepejar-pepejar yang menyumbat tinggi itu akan keluar. So menolak keluar, dia akan pergi menolak keluar air dan sumbatan-sumbatan tadi. So bila pump sedut ditarik, maka tekanan udara
di pipe, dalam pipe akan menolak air dan sumber tadi. Okey. Okey, macam nak penyedut minuman. Okey, penyedut minuman lah ceritanya pun sama. Bila udara dalam penyedut minuman sedut, kita sedut, mana sebelum kita minum, kita sedut udara dulu. So, bila udara disedut, so ruang di dalam penyedut akan menghasilkan tekanan rendah. Tak ada udara. So, tekanan udara, jadi seterusnya, tekanan udara yang tinggi di luar. Okey. Iaitu tekanan atmosfera akan menolak air masuk ke dalam penyedut dan akhirnya masuk ke dalam mulut. Jadi antara contoh aplikasi konsep tekanan udara. Okey. Okey, Pichagari. Okey, dalam konsep Pichagari pula kita tak mengeluarkan udara. Kita mengubah okey. Kita mengubah isi padu dalam ombor ni. Okey, dalam Pichagari. So, bila kita tarik ombor ke atas, okey, macam orang selalunya nurse kita dapat dengan yang apa? Kita pergi vaksin, kita tengok nurse, okey, masukkan jarum ke dalam vaksin, kita dapat tengok dia tarik. So, bila ditarik piston tu, isi padu dalam ombor ni bertambah. So, konsep yang tadi mula-mula kita belajar itu, isi padu tinggi, isi padu besar, tekanan rendah, isi padu kecil, tekanan tinggi. So, isi padu besar, jadi tekanan jadi akan rendah dalam Pichagari ni. So, tekanan atmosfera di luar akan menolak titik air masuk ke dalam Pichagari. Jadi, itulah dia beberapa contoh aplikasi konsep tekanan atmosfera. So, ada banyak lagi sebenarnya. Okey, ini adalah beberapa contoh. Okey, diharapkan perkongsian kali ini dapat bermanfaat kepada anda semua. Jadi, okey, stay safe. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Okey. Jangan lupa untuk ulang kaji pelajaran. Orang yang berusaha adalah orang yang berjaya. Kita nak jadi pandai bukan kita dilahirkan pandai. Tapi orang yang pandai, dia buat perkara yang dia tak pandai sehingga pandai. Okey, itulah dia konsep orang pandai. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.